Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa kita pada pagi ini untuk kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan ilmu hadis berpandukan kitab Mishkatul Masabih, insya-Allah. Alhamdulillah sihat. Cuma itulah jadual pengajian kita agak kucar-kacir sikit. Sepatutnya pukul 9, 9.30. Tapi pagi ni saya bawa balik pada Shah Alam, ada kuliah subuh, lepas tu jalan pun jam. Biasanya Sabtu Ahad ni jam dia agak teruk sikit, terutamanya lepas banjir. Dan bulan lepas pun tak dapat buat sekali saja, sepatutnya 2 kali. Sebab masalah internet dan sebagainya lah. Selepas banjir tu agak masalah sikit internet. Nak buat live pun tak boleh lah. Wallahualam, mungkin sebab pencawangnya ada masalah sebab banjir ke atau macam mana. Jadi insyaAllah ni pun baru sampai ni daripada Shah Alam. Tadi jalan agak jam lah. Biasanya bantuan-bantuan mangsa banjir tu penuh, membanjiri Hulu Langat sampai jalan pun jadi jam. Kadang-kadang 1 jam baru sampai rumah. Yang 10 minit jadi 1 jam. Jadi saya pun daripada Shah Alam tadi berkuliah subuh. InsyaAllah kita sambung pengajian kita, pengajian hadis berpandukan kitab Mishkatul Masabih karangan Imam Khatib Tabrizi dan juga Imam Al-Baghawi rahimahumullah. Dan kita masih lagi dalam Kitabul Imam, bab qada dan qadar. Dan insyaAllah kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hadis yang ke-97. An Abi Khuzamah radhiyallahu ta'ala anhu wa an abihi qala qultu ya Rasulullah ara'aita ruqan nastarqiha wa dawa'un natadawa bihi wa tuqatan nattaqiha hal taruddu min qadarillahi syai'a? Qala hiya min qadarillahi. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Hadis daripada Abu Khuzamah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada bapanya. Dia mengatakan bahawa aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah pandangan kamu tentang masalah ruqan nastarqiha, iaitu ruqiyah, salah satu daripada kaedah penyembuhan lah, kaedah perubatan. Salah satu daripada kaedah perubatan dipanggil ruqiyah, iaitu pengubatan dengan dibaca beberapa ayat suci Al-Quran atau doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW. Lalu benda itu menyembuhkan lah. Wadawaan natadawaha, iaitu ubat-ubatan yang kita gunakan untuk berubat lah, penyakit-penyakit yang kita sembuhkan dengan ubat-ubatan. Watuqatan nattaqiyaha, iaitu penyakit-penyakit yang kita sembuhkan lah.
Hal taruddu min qadarillahi syai'a. Adakah ia menolak takdir Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adakah dia bercanggah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Qala hiya min qadarillahi taala, maka dia jawab itulah takdir Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sama ada ruqyah ataupun tadawi ataupun at-taqawi, al-ittiqa, penjagaan lah. Jadi itu adakah menolak takdir? Maksudnya Allah Ta'ala takdirkan orang tu sakit, lepas tu dia berubat sama ada dengan cara dia ruqyah atau cara dia mengambil ubat atau cara dia membuat penjagaan, pepantang misalnya. Adakah benda tu bila dia baik berarti dia mengubah takdir? Maka Nabi jawab, kata tak, itu takdir. Itu adalah takdir. Jadi seperti mana yang saya bahas sebelum ni secara panjang lebar lah dalam siri-siri yang sebelum ni, penjelasan tentang takdir itu insya-Allah mencukupi lah. Jadi sebenarnya apa yang kita buat tu semuanya takdir. Apa yang kita buat itu adalah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita kena tahu bahawa sesuatu yang berlaku tu dia muqaranah antara iradah Allah Ta'ala dengan iradah kita dan kudrah Allah Ta'ala dengan kudrah kita. Allah Ta'ala dia zat yang maha berkuasa dan maha berkehendak. Ada sifat kudrah, sifat iradah. Zat yang qadir dan zat yang murid. Maha berkuasa, maha berkehendak. Dan segala sesuatu berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala dan dengan kudrah Allah Ta'ala. Tetapi manusia juga dia bukan majbur, maksudnya dia bukan dipaksa oleh takdir. Manusia juga diberi pilihan, dipanggil iradah. Cuma ada khilaf lah di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah mengatakan iradah yang khusus, Maturidiyah kata iradah yang umum. Maksudnya iradah yang umum tu dia boleh memilih. Dan iradah yang khusus itu iradahnya mengikuti iradah Allah. Dan kudrah pun kita ada kudrah hadisah, tenaga, kemampuan, kekuatan untuk melakukan pekerjaan, tetapi tidaklah dia yakni kudrah kita itu menciptakan perbuatan, tetapi hanya sekadar muqaranah dengan perbuatan, beriringan dengan perbuatan. Jadi kudrah Allah menciptakan perbuatan, kudrah kita mengiringi perbuatan tersebut. So dia dua dalam satu lah. Tapi bukanlah, ada penjelasan yang panjang lah dalam bab akidah sebenarnya, iaitu kudrah Allah Ta'ala dengan kudrah kita lafaz yang mushtarak. Lafaz yang mushtarak yang mempunyai dua hakikat yang berbeza. Hakikat kudrah Allah itu dia ijad, mewujudkan ataupun mengidamkan, meniadakan. At-ta'thiru bil ijadi wal i'dam, memberi kesan di dalam mewujudkan atau meniadakan. Dan iradah Allah Ta'ala itu takhsis, mengkhususkan baina sittatul mutaqabilat, baina sittatil mutaqabilat, antara 6 perkara yang ba'du ma yajuzu 'alal mumkin, sebahagian perkara yang harus ke atas perkara yang mungkin. Itu iradah Allah Ta'ala. Tapi kalau iradah manusia, hakikat dia lain. Al-mailun nafsi ila syai', kecenderungan sesuatu ke arah kepada terhadap sesuatu perkara. Jadi sama lafaznya iradah, lafaznya kudrah, tetapi dia dalam kategori lafaz yang mushtarak, iaitu satu lafaz yang punya dua hakikat yang berbeza lah. So hakikat kudrah Allah tak sama dengan hakikat kudrah manusia, iradah Allah tak sama dengan iradah manusia, hakikat dia. Tetapi di dalam terjadinya satu perbuatan, perkara tersebut adalah dengan kudrah dan iradah Allah Ta'ala, dan kudrah dan iradah manusia juga beriringan dengan kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Jadi apabila seorang tu dia sakit, dia berubat, itulah iradah Allah, itulah kudrah Allah Ta'ala. Berapa ramai yang sakit kemudian dia berubat, dia sembuh, dan berapa ramai yang sakit dia berubat tak sembuh. Jadi bukan bererti setiap kali berubat mesti sembuh. Ada orang dia sakit, dia berubat sembuh. Ada orang dia sakit, dia berubat tak sembuh. Sembuh atau tidak bukan kerana berubat, kerana kehendak dan kudrah Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak sembuh, Allah Ta'ala ciptakan kesembuhan. Dan Allah kalau kehendak tidak sembuh, maka Allah Ta'ala tidak ciptakan kesembuhan. Allah kekalkan penyakit dia.
Tapi manusia dia berbuatlah, dia berusaha, berikhtiar dan dia melakukan perbuatan itu dengan iradah dan kudrah hadisah dia lah. Semuanya adalah takdir. So, kita tidak dikatakan majbur, dipaksa oleh takdir dengan adanya kudrah hadisah dan iradah hadisah kita lah. Cuma di dalam kalau perbahasan mengenai perkara-perkara yang bukan taklif. Sebab perbuatan manusia ni kan ada dua jenis. Satu perbuatan dipanggil perbuatan ittirari dan satu lagi perbuatan ikhtiari. Perbuatan ittirari itu segala perbuatan yang di luar kawalan manusia lah. Segala perbuatan yang di luar kawalan manusia, itu perbuatan ittirari, itu memang tidak ada khilaf. Semuanya kembali kepada Allah, kembali kepada kudrah Allah yang menciptakannya. Kalau perbuatan yang ikhtiari, yang berbangsa ikhtiari pun ada dua. Satu yang merupakan taklif syarak. Dan yang satu lagi perkara yang selain taklif syarak lah. Jadi kalau perkara yang taklif syarak ini memang manusia diberi pilihan. Kerana kalau manusia tidak diberi pilihan, maka akan sia-sialah makna taklif. Maka tidak akan bermakna lagi taklif. Turun. Kalau perkara-perkara ikhtiari, Allah kata kalau tak ada hisab, tak ada jam yang tak ada ke itu. Buat kuliah. Kalau ada hisab, anak-anak lah. Jadi kalau perkara-perkara ikhtiari yang bukan taklif syarak lah, itu pun sebahagian kita tak dipersoalkan lah. Tak dipersoalkan. Kalau perbuatan yang berbangsa ikhtiari yang bukan syarak itu tak timbul persoalan lah. Contohnya Allah ke yang menciptakan seseorang itu taat, dan juga Allah juga yang menciptakan seseorang itu maksiat. Itu yang jadi khilaf antara ahli sunnah dengan Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Syiah dan sebagainya. Akidah Nasafiyah. Sekarang ni itulah, satu sibuk, satu lagi masa, satu lagi internet, masalah banjir dan sebagainya. Itulah nak buat tapi itulah banyak sangat program, tak dapat nak luangkan masa. Dan saya tengah banyak menguruskan rumah yang baru dapat kunci ni di Seremban. Tu yang saya banyak masa kat sana. Bila Sabtu Ahad je free, saya ke sana untuk uruskan lah. Tengok kontraktor apa semua. Tu yang kadang-kadang tak menang tangan orang kata. Nak buat, insya-Allah masa yang sesuai nanti kita sambung insya-Allah. Jadi perbuatan ikhtiari yang berbangsa taklif syarak itulah yang menjadi khilaf sebenarnya. Kalau di sini kan perbuatan kita berubat. Adakah berubat itu adalah syarak? Ya, memang syarak menyuruh kita berubatlah. Kalau kita sakit, syarak memerintahkan kita supaya berubat. Cuma ada yang menghukuminya sunat, ada yang menghukuminya harus. Sebagian ulama mengatakan tadawi itu sunat. Bahkan ada yang mengatakan wajiblah kalau penyakit itu boleh mengganggu ibadah-ibadah yang lain, dan sekiranya kalau kita tidak berusaha untuk berubat, yang akan menyebabkan tanggungjawab kita sebagai mukallaf akan jadi terjejas, maka jadi wajib li ghairihi lah setengah ulama. Dan ada dalil-dalil yang mengatakan ada juga orang yang dia tidak berubat langsung, dia hanya bertawakal. Dalam hadis sahih Muslim, ada mereka antara orang yang masuk syurga tanpa hisab. Mereka tidak berubat, tidak berbekam, tidak ruqyah. Ada hadis. Pembahasan panjang sebenarnya. Tengoklah kalau sampai pada hadis itu kita bahas. Jadi di sini berubat pun antara perintah syarak jugalah. Jadi adakah sembuh atau tidak? Itu terpulanglah kepada Allah Ta'ala. Terpulang kepada Allah Ta'ala. Jadi seorang tu dia sakit, takdir Allah Ta'ala. Dia berubat, takdir Allah Ta'ala. Sembuh atau tidak pun takdir Allah Ta'ala. Semuanya takdir. So bukan bermakna apabila orang tu sakit, dia ditakdirkan sakit oleh Allah Ta'ala, lalu dia menolak takdir itu dengan berubat. Tidak.
Dia berubat itu takdir, dan sembuh itu pun takdir juga. Okay, hadis yang seterusnya, hadis yang ke-98. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natanaza'u fil qadari. Kami Rasulullah SAW keluar bertemu dengan kami, dan kami sedang berselisih, berbincang atau berdebat lah. Natanaza'u maksudnya saling macam bertengkar atau berdebat. Fil qadari, masalah qadar, masalah takdir lah. Faghadiba hatta ihmarra wajhuhu hatta ka'annama fuqi'a fi wajnatayhi hamur rumman. Jadi Nabi ghadiba, Nabi marah. Nabi marah sehingga wajah Nabi itu berubah menjadi kemerah-merahan. Seolah-olah di bahagian tepinya itu seperti buah delima warna dia. Merah macam buah delima. Di bahagian pipi dia tu. Faqala abi hadza umirtum am bihaza ursiltu ilaikum. Nabi kata, adakah aku diperintahkan, aku perintahkan kamu untuk berdebat tentang qada dan qadar, ataupun adakah aku diutuskan kepada kamu supaya kamu berdebat tentang qada dan qadar? Innama halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadzal amri. Sesungguhnya kaum-kaum sebelum kamu, orang umat-umat terdahulu, Yahudi Nasrani, mereka itu binasa kerana mereka berdebat tentang masalah qada dan qadar. Azamtu alaikum alla tatanaza'u fihi, dan aku berazam supaya ke atas kamu, maksudnya aku pastikan bahawa lepas ni kamu tidak akan lagi berdebat tentang masalah qada dan qadar. Jadi masalahnya para sahabat pun dalam bab qada dan qadar ni, bab takdir ni pun dia orang berselisih lah. Kan, jadi kalau sahabat pun confused tentang masalah takdir ni, kita berapa lagi kan? Jadi cuma Nabi SAW marah lah, maksudnya biasanya orang tu kalau berdebat, maksudnya dia tidak ada ilmu yang cukup lah tentang qada dan qadar, lalu berdebat tentang masalah tu. Sebab qada dan qadar pun masalah yang rumit, masalah yang halus, rahsia dalam rahsia Allah Ta'ala. Jadi Nabi marah kalau orang tu berdebat lah tentang masalah qada dan qadar. Jadi fi wajnatihi hubbar rumman itu kinayah tentang muka merah, maksudnya Nabi marah lah. Wajah biasanya orang marah kan, wajah kalau kulit putih ni, Nabi kan kulit putih bersih. Jadi kalau marah, muka merah, darah naik kat bahagian kepala, bahagian muka kan. Jadi jadi azam tu aksam tu. Maksud azam tu, aksam tu kata Ibn Hajar di sini, iaitu aku bersumpah bahawa janganlah kamu berjanji bahawa kamu tidak akan berdebat lagi tentang masalah qada dan qadar ni. Okey. Jadi benda ni berterusan lah akhirnya, sehingga membentuk kelompok-kelompok yang namanya Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Itu antaranya masalah qada qadar. Bahkan antara masalah yang pertama sekali, yang awal lah, yang menjadi punca perpecahan ataupun munculnya firqah-firqah yang batil ini disebabkan masalah qada dan qadar. Yang pertama sekali yang membahaskan masalah qada qadar ni, Ma'bad al-Juhani. Penghujung kurun pertama dan awal kurun kedua lah, ketiga. Masa tu ada sahabat Ibnu Umar masih hidup lagi. Ketika Ibnu Umar masih hidup lagi, Ma'bad al-Juhani sudah pun bercakap tentang qada dan qadar, dan dia menafikan takdir. Sebelum ni kan kita dah bahas dalam hadis dia.
Jadi memang masalah takdir ni. Sebab tu ulama pun menjelaskan itu dipanggil kata dalil yang sebahagiannya memberi dalil iqna'i lah, supaya manusia merasa cukup terhadap dalil tersebut supaya dia jadi tenang lah. Ya, memang susah kita nak tatbikkan kalau semua benda Allah takdir. So apa gunanya taklif? Apa gunanya kita berusaha? Kan sahabat benarnya kan. Apa ni fabima yang amalun, maksudnya nak buat apa? Kita nak beramal kalau semuanya dah ditakdirkan oleh syurga dan neraka. Tapi kata i'malu kullun muyassarun lima khuliqalah, beramal saja sebab setiap orang tu akan dipermudahkan terhadap apa yang dia ditakdirkan. Dia memang akan, kalaulah dah sampai menjadi satu kelompok yang besar, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, tersesat kerana takdir, tak payahlah kalau orang-orang macam orang biasa tak faham, confused tentang masalah takdir ni. Jadi seperti apa yang saya jelaskan sebelum, itulah jawapan para ulama, sekadar menenangkan pikiran orang yang berfikir tentang takdir ni. Dia boleh je kita bagi jawapan yang checkmate. Jawapan yang checkmate tu namanya Tuhan kan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tuhan tu tak ditanya terhadap dia buat, kita lah yang ditanya. Maknanya kalau kita nak dianggap majbur pun apa masalahnya? Dia yang ciptakan kita sebenarnya kalau nak ikutkanlah. Tapi itu bukan kefahaman yang betul lah, itu bukan fahaman yang betul. Ya, manusia ni majbur, dipaksa oleh takdir, itu salah. Jadi kalau difahami dengan betul, kita tidak akan rasa majbur sepenuhnya, dan kita juga tidak dikatakan makdur sepenuhnya dengan kudrah kita sendiri. Dia ada batasan dia lah. Sebab tu gunanya taklif itu, taklif syarak kita dihukum, kita dituntut untuk menjalani syariat itu. Dah tentu di situ ada ruang untuk kita memilih. Kalau tak, apa faedahnya taklif, apa faedahnya syariat. Tetapi kita tak jugalah independen sepenuhnya pun tak juga. Seperti mana yang saya terangkan sebelum ni, kena rujuklah episod-episod yang sebelum ni, siri-siri yang sebelum lah. Nak ulang-ulang banyak kali nanti kan bosan pula. Hadis yang ke-99, rawah Ibnu Majah nahwahu an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Dia di sini dia beritahu yang ke-99 tu dia kata Imam Ibnu Majah rahimahullah meriwayatkan juga hadis yang sama daripada Amr bin Shu'aib dan daripada bapanya, daripada datuknya. Hadis yang ke-100, an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi faja'a banu Adam ala qadril ardi minhum al-ahmaru wal-abyadu wal-aswadu wa baina dhalik was-sahlu wal-haznu wal-khabithu wat-tayyib, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi rahimahumullah. Hadis daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam AS daripada qabdatin qabadaha min jami'il ardi, iaitu segenggam tanah yang diambil daripada sebahagian-bahagian bumi lah. Itu maksudnya Allah Ta'ala perintahkan ketika Allah Ta'ala nak ciptakan Nabi Adam AS, Allah perintahkan malaikat supaya pergi mengambil tanah di bumi. Dan ada sebahagian tanah kan, kita kira macam-macam tanah kan, tanah merah ada, tanah gambut, tanah hitam ada, tanah pasir ada, tanah macam-macam jenis tanah ada kan. Min jami'il ardi, di seluruh bumi lah. Kemudian faja'a banu Adam ala qadril ardi. Maka anak cucu Nabi Adam itu lahir dengan ala qadril ardi, iaitu dengan bahagian daripada bumi, maksudnya kadar bahagian daripada bumi. Minhum al-ahmaru wal-abyadu wal-aswadu. So ada manusia yang dia berkulit merah, maksudnya putih kemerah-merahan lah. Ada yang berkulit putih betul,
Dan ada yang berkulit hitam seperti Negro, India dan sebagainya lah. Selatan India tu kan. Jadi sebab apa? Di sini kata ikut kadar tanah tadi. Itu pun sebenarnya takdir Allah juga. Cuma asbab dia je. Di sini dinyatakan asbab dia. Wa baina zalik, dan di antaranya. Maksudnya ada yang tak putih sangat, tak hitam sangat, tak merah sangat. Macam itulah. Maksudnya paling putih pun saya tak tahulah. Kalau manusia yang betul-betul putih tu tak pastilah. Mungkin kita kata putih ke kuning-kuningan kot. Nak kata putih betul tu tak pastilah, saya tak nak tengok lah. Kalau penyakit sopak tu adalah kan putih. Jadi putih ke kuning-kuningan kot rasanya. Dia ada putih ke merah-merahan, putih ke kuning-kuningan. Dia itulah antaranya lah. Ada yang betul-betul merah lebih pada putih. Ada yang kuning lebih pada putih, ada yang coklat, ada yang kalau yang betulnya negro tu betul-betul hitam. Bila saya belajar di South Africa tu memang betul-betul hitam. Jadi itu asbab sajalah. Itu hanyalah asbab saja. Sebenarnya Allah Ta'ala tak perlukan pun kalau nak ciptakan manusia, tak perlu tanah, tak perlu apa pun. Tapi ini nak cerita munasabah dia lah. Cerita munasabah di antara manusia yang ada yang berkulit putih, kulit merah, kulit hitam dan sebagainya. Itu kerana Nabi Adam itu sendiri diciptakan daripada campuran tanah-tanah di bumi ini. Wassahlu wal haznu wal khabithu wat tayyibu. Jadi sifat-sifat tanah itu pun ada pada manusia lah. Sifat-sifat tanah itu pun ada pada manusia. Tapi secara kiasan sajalah. Secara kiasan tak seperti asalnya. Jadi ada yang ada yang tanah yang lembut, yang mudah. Dan di sini al-haznu maksudnya kesedihan di sini. Di sini yang dimasukkan di haznu ni lawan bagi as-sahlu, mudah, maksudnya susah. Ada tanah yang keras, tanah yang macam-macam lah. Wal khabis wat tayyib, maksudnya ada tanah yang buruk dan ada tanah yang elok lah. Jadi macam tu juga manusia pun ada yang buruk, ada yang elok. Maksudnya perangainya dan sebagainya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Itu hadis ni tak adalah cerita macam-macam. Saya tak pasti sahih tidak. Allah perintahkan malaikat Jibril pergi ambil tanah tu. Jibril kata, dia pergi ke bumi minta izin. Bumi kita tak boleh. Allah perintahkan untuk aku ambil sebahagian daripada engkau, segenggam daripada engkau untuk ciptakan manusia. Tanah kata tak, bumi kata tak boleh. Manusia tu akan buat kerosakan di atas aku. Tak bagi. Lepas tu hantar Mikail pun sama tak boleh. Atau Israfil pun tak boleh. Dan Israfil tak pastilah ya, kita tidak, dia kan tiup sangkakala, dia standby je. Dan akhirnya Israel diperintahkan malaikat maut, dia pergi, dia tak cakap banyak, tu ambil je. Selepas tu dia dilantik menjadi malaikat maut. Sebab apa? Kalau suruh Jibril jadi malaikat maut susah, nanti dia tanya yang kena ambil nyawa boleh tak? Akhirnya suruh Israel atau malaikat maut, terus dia datang, terus ambil je, tak cakap banyak. Wallahualam sahih ke tidak cerita tu saya tak pasti. Jangan tanya sanad apa semua, jangan. Saya dengar cerita je, entah betul tak tidak, Allah Allah. Dia kadang-kadang adalah cerita-cerita Israeliat ni, kadang-kadang. Antara yang banyak ni kira dalam tafsir Khazin. Tafsir Khazin dalam 4 jilid cetakan Darul Kutub tu, Imam Khazin Asy-Syafi'i, dia banyak cerita Israeliat lah. Dan dalam kitab-kitab yang lain, syarah apa ni, Minhajul Talibin, Sirajul Talibin, Syarah Minhajul Abidin, ada ulama Indonesia tu karang, banyak juga cerita-cerita pelik. Kitab-kitab Daqaiqul Akbar dan sebagainya tu, dia banyak cerita-cerita yang agak pelik-pelik lah. Tapi selagi tak kaitannya dengan hukum syarak, tak ada kaitannya dengan perkara yang akidah, tak berlawanan dengan hukum akal, boleh-boleh sajalah kita cerita. Cuma jangan sandarkan kepada Nabi kalau benda tu bukan hadis lah. Ataupun kita tak pastinya hadis atau tidak, jangan sandarkan. Sekadar cerita. Dan juga kena jagalah tak bercanggah dengan syarak dan tak bercanggah dengan hukum akal. Hadis yang ke-101. Wa an Abdullah bin Amr qala sami'tu
radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha khalaqa khalqahu fi zulmatin fa alqa 'alaihim min nurihi faman asabahu min zalika an-nur ihtada waman akhta'ahu dhalla falizalika aqulu jaffal qalamu ala ilmillah rawahu Ahmad wa Tirmizi. Hadis daripada Abdullah bin Amr, maksudnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, dia berkata sami'tu Rasulullah SAW bersabda, aku dengar Rasulullah bersabda, innallaha khalaqa khalquhu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan makhluknya, maksudnya jin dan manusia di sini maksudnya. Ai thaqalain al-ins wal jin hala kaunihima kainatain. Min zulmatin, maksudnya nasya'at min nufusihim al-ammarah bis-su' al-mamlu'atu bisyahawat al-mardiyah al-ahwayiyah al-muzlimah. Wa minhum min sama qala ta'ala laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi asalnya manusia itu diciptakan dengan unsur-unsur kegelapan lah di sini. Maksudnya ada syahwat hayawaniyah, ada syahwat di sini dia kata nafsu ammarah, ya, dan dipenuhi dengan al-mamlu'atu bisyahawat asalnya. Kemudian fa'alqa 'alaihim min nurihi al-ma'nawi al-wasi ilaihim mimma nasabahu lahum min asy-syawahid wal hujaj ma unzila ilaihim min al-ayat wan nazar. Lalu Allah Taala berikan cahaya petunjuk. Maksud cahaya di sini kinayah ataupun majaz lah. Itu Allah Taala berikan cahaya hidayah di sini. Faman asabahu min zalika an-nur fa ihtada. Barang siapa yang menimpanya akan cahaya tersebut, maksudnya dia menerima cahaya tersebut, maka dia akan mendapat petunjuk. Dan waman akhta'ahu, maksudnya kalau dari sudut hakikatnya yang Allah tidak menghendaki hidayah dia lah, ataupun dari sudut kasabnya manusia itu dia tidak mahu menerima petunjuk itu, maka dhalla, maka dia akan tersesat daripada jalan yang lurus. Dia ada cerita di sebalik hadis ni juga. So ada yang mengatakan bahawa ketika Allah Ta'ala ciptakan roh di sini, ciptakan roh, mana ketika itu Allah Ta'ala berikan cahaya, mana ada yang menerima, ada yang tak menerima. Ada yang mengatakan bahawa ketika Allah Ta'ala tanya alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni roh kamu, Allah Ta'ala bertanya kepada semua roh yang dicipta, maka yang qalu bala syahidna, kan, siapa yang jawab tu maka dia akan menjadi orang yang Islam. Dan ada yang tidak menjawab, dan ada yang yang mana yang diam tidak menjawab itu mereka tidak dilahirkan ke dunia. Macam-macam ceritalah, wallahu taala alam. Ada yang kata dalam kitab Daqaiqul Akbar tu lagi agak pelik juga cerita dia. Jadi siapa yang melihat cahaya Allah tu akan dapat hidayah, dan apa yang terlindung tu dia tak dapat hidayah. Ada pun yang macam-macam lah keadaannya. Tapi itu semua hadis kebanyakannya dhaif lah. Ataupun satu makna lagi, maksudnya di sini manusia itu apabila dia didatangi dengan dakwah para nabi, lalu dia menerimanya, maka dia akan mendapat petunjuk. Kalau dia menolaknya, dia akan sesat. Boleh sajalah kita hamalkan makna dia, kan boleh luas makna dia. Sama ada pada asalnya memang sudah ditakdirkan dia ni akan menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Yang mana akan menerima cahaya tersebut dijadikan sebagai ahli syurga, yang mana yang tidak menerima cahaya itu akan menjadi ahli neraka. Dan ketika hidup di dunia begitu, maka macam itulah nasibnya. Maksudnya apabila Rasul datang kepada umatnya, yang menerima cahaya itu akan beriman dengan Rasul, yang tidak menerima akan menolak. Atau dakwah Nabi itu sendiri yang membawa wahyu Allah Ta'ala, Quran, Taurat, Injil, Zabur, itulah cahaya yang dimasukkan. Siapa yang menerimanya akan mendapat petunjuk, yang menolaknya akan sesat. Boleh jadilah, makna dia boleh jadi dua-dua. Hadis yang ke-102, wa an Anasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Faqultu ya Rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina? Qala na'am inna quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman min asabi'illahi yuqallibuha kaifa yasha. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah rahimahullah. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata ada pun Rasulullah SAW memperbanyakkan mengatakan ataupun berdoa, ya muqallibal qulub sabbir qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Maka aku tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika, kami beriman denganmu, wa bima ji'ta bihi, dan kami beriman dengan apa yang kamu bawa. Fahal takhafu alaina, apakah engkau khawatir ke atas kami? Maka Rasulullah kata, na'am. Inna quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia itu di antara dua jari daripada jari jemari Allah Ta'ala, dan dia Allah Ta'ala membolak-balikkan hati manusia itu kaifa yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang pertama tentang masalah ni lah, maksudnya hati manusia itu dia mudah dibolak-balikkan oleh Allah Ta'ala. Seperti mana bulu yang ditiup di padang Sahara ataupun di padang pasir lah. Ikut angin tiup belah sini, dia pergi belah sini, angin tiup belah sana, pergi belah sana. Mana mudah untuk berbolak-balik hati itu. Jadi Nabi selalu berdoa supaya Allah Ta'ala tetapkan hati itu atas agama lah. Maksudnya sabbit qalbi ala dinik, menetapkan hati kita atas agamanya, iaitu atas jalan yang benar, jalan yang lurus. Kerana apa? Hati manusia itu antara dua jari daripada jari jemari Allah, itu pun majas. Allah Ta'ala tak ada jari. Allah Ta'ala tidak ada jari. Jari maksudnya jari anggota lah. Allah Ta'ala tu tidak ada jari yang berupa anggota, tu tak ada. Kalau sebahagian salafus salih mungkin mengisbatkan jari kepada Allah sebagai sifat lah. Sebagai sifat, itu majas. Malas nak bahas lah kalau Wahabi ke Ibn Taymiyah ke, malas nak jawab. Ataupun maksud di sini ialah Allah Ta'ala mudah saja Allah Ta'ala membolak-balikkan hati manusia itulah. Tapi di sini selalunya dengan sebab, dengan bersebab. Jadi biasanya Allah Ta'ala tu tidak akan membolak-balikkan hati orang tu kalau dia cari pasal lah. Orang tu tak cari pasal ataupun orang tu tidak melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan hatinya dipalingkan daripada kebenaran. Ya, Allah Ta'ala selalunya akan melihat kepada hamba itu, macam mana orang tu. Kalau dia memang sentiasa hati dia cenderung kepada ketaatan, kepada Islam, maka insya-Allah akan dikekalkan keislamannya. Kalau hatinya pun cenderung kepada maksiat, kepada kekufuran, na'udzubillah, sila-sila Allah Ta'ala boleh ubah hati dia jadi kafir, na'udzubillah. Jadi sebab tu Nabi pun khawatir, apalagi kita kan. Kita lebih-lebih lagi lah, kita sepatutnya merasa khawatir. Dan doa tu pun selalu kena baca lah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu ada hadis tu. Ada hadis Nabi tu. Seperti bulu yang berterbangan di satu kawasan lapang. Turning over and over. So di sini kita tidak mengisbatkan Allah Ta'ala itu ada jari yang berupa anggota. Ingat siapa yang mengisbatkan Allah Ta'ala ada jari yang merupakan anggota, maka dia mujassimah, musyabbihah. Tapi kalau dia kata jari yang merupakan sifat, maka itu menurut satu pendapat boleh. Cuma masalahnya agak bercanggah dengan kaedah bahasa lah. Bercanggah dengan kaedah bahasa apabila dikatakan jari itu sifat. Kerana jari bukan sifat menurut kaedah bahasa Arab, bahasa biasa. Jari bukan sifat, jari adalah anggota. Tetapi nak menggunakan jari sebagai sifat itu majas sebenarnya. Tapi masalahnya bila masuk kepada Ibn Taymiyah, dia kata jari hakikatan. Bila dia kata jari hakikatan, payah sikit. Walaupun mungkin dia tak pastilah. Ada setengah ulama kata dia cenderung kepada menganggap jari itu sifatul a'yan. Sifatul a'yan tu maksudnya anggota.
Tapi ada yang kata tak, dia anggap sifat jari itu sebagai sifat ma'ani. Seperti sebahagian salafus soleh. Salafus soleh sebahagian dia isbatkan tangan, kaki, wajah, jari, mata dan sebagainya sebagai sifat ma'ani. Tapi bila ditanya apa fungsinya tak tahulah. Masalahnya. Sebab apa? Sebab tu kita tak ambil. Ini semua dipanggil sifat yang mutasyabihat. Ayat-ayat sifat yang dalam kategori mutasyabihat. So kita tak bahas tentang benda mutasyabihat. Kita fokus kepada yang muhkam, yang jelas, iaitu kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam tu jelas. Tapi itulah, ada sebahagian salafus salih yang isbat tetapi bukan mengisbatkan sebagai anggota. Kalau mengisbatkan jari sebagai anggota, confirm mujassimah. Atau kalau disebut jari hakikatan itu, kita kena tahu istilah dia lah. Istilah dia hakikatan tu apa? Kalau menurut istilah kita hakikatan, jari hakikatan, istilah maksudnya anggota. Secara bahasa, hakikatan jari itu anggota. Tapi dia kata tak, kalau hakikatan dinisbah kepada Allah tu lain. Tak apalah. Tapi menyalahi kaedah bahasa, mengelirukan orang awam tu. Mengelirukan orang awam. Sebab orang awam faham jari itu semuanya anggota. Tiba-tiba jari kau anggap sifat. Alasan salafus soleh. Dia tak sama orang awam dengan salafus soleh. Tapi yang penting tak apa. Yang penting bukan anggota. Kena nafikan. Bukan anggota, bukan jisim. Nak isbatkan jari ke, wajah ke, tangan ke, ya silakan. Nak bersandarkan kepada salaf. Nak memberi alasan kata salafus soleh isbat, ya silakan. Tak ada masalah. Tapi kena tanzih. Wajib tanzih. Jari atau tangan atau wajah atau mata yang bukan anggota, bukan jisim, bukan berjuzuk-juzuk. Itu kena wajib tanzih. Kalau tak, masih ada syubhah di situ. Lebih-lebih lagi kalau memang kata jari sebagai anggota, tangan sebagai anggota, confirm mujassimah lah. Itu confirm. Dan mujassimah yang soreh ni ulama sepakat kafir. Ini dalam akidah lah pembahasan dia. Di sini kebetulan aja hadis ni. Kemudian hadis yang seterusnya 103. Wa Nabi Musa radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul qalbi karishatin bi ardin falatin tuqallibuha ar-riyahu zahran wal batnin zahran li batnin. Ini hadis tadi yang dah diterjemahkan tu. The heart is like a feather keeping turning over and over. Iaitu perumpamaan hati itu seperti bulu yang di biardin falatin, di kawasan bumi yang lapang, yang mana tuqallibuha ar-riyahu, angin bertiup lalu membolak-balikkannya ke zahran li batnin, kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni, ikutlah angin. Maksudnya nak bagi tahu hati itu mudah berubah-ubah. Hati manusia mudah berubah. Daripada sarapan pagi sampailah iman dan kafir. Planning tadi pagi nak makan roti canai kan. Kenapa kena roti canai lah, lama tak kena. Pergi sampai kat kedai, tengok pula ada tepi jalan makcik tu jual nasi lemak. Sedap pula nasi lemak ni. Tukar, beli nasi lemak. Sekejap je berubah hati. Apa lagi masalah, sampai tahap masalah keimanan pun boleh berubah. Dan Nabi katakan dalam hadis sebelum ni, badiru bil a'mal fitanan ka qit'in min al-lailil muzlim yusbihu ar-rajulan mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya. Nabi kata akan datang nanti terlalu banyak fitnah berlaku, so badiru bil a'mal, bersegeralah kamu dengan melakukan amalan yang banyak. Fitnan ka qit'in min al-lail al-muzlim, fitnah akan datang seperti bahagian malam yang melanda satu tempat. Maksudnya semua akan kena. Bila malam datang, semua tempat akan malam, tak ada yang terkecuali. Apa jadi fitnah tu? Yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi beriman, petang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Petang beriman, pagi kafir. Maksudnya sekejap berubah. Iman dia boleh berubah kepada kafir, kafir berubah iman boleh berubah dengan masa yang sekejap. Hati manusia ni mudah berbolak-balik sampai tahap keimanan dan kekafiran pun boleh berubah-ubah. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada kekufuran. Hadis yang ke-104, wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'in. Tidaklah seseorang hamba itu dikatakan beriman sehingga dia beriman dengan 4 perkara. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadar Rasulullah ba'asani bil haqq. Sesungguhnya dia hendaklah bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya aku ini Muhammad adalah utusan Allah yang Allah utuskan aku dengan hak, dengan kebenaran. Wa yu'minu bil mauti, dan dia beriman dengan kematian, wa bil ba'si ba'dal maut, dan kebangkitan semula selepas mati. Ini ramai yang tak beriman, orang kafir memang tak beriman. Wa yu'minu bil qadari, dan dia beriman dengan takdir. Di sini tak adalah kita kata 4 ni saja, sebenarnya rukun iman tu 6 lah. Rukun iman itu yang telah dipilih sebagai rukun iman tu adalah 6 perkara. Itulah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Di sini hanya sebagai tambahan sajalah. Iaitu dia bersaksi bahawa tidak Tuhan, ini kan syahadah rukun Islam. Kemudian dia beriman dengan kematian. Itu jelas kematian ni tak ada siapa pun yang engkar. Orang kafir pun tahu semua akan mati. Cuma wabil ba'si ba'dal maut. Ini yang ramai yang membangkang lah. Dalam surah Al-Mulk dan surah Sejadah, dalam surah Yasin semua ada kan. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'izam wa hiya ramim. Kami jadikan permisalan bagi orang yang lupa akan asal kejadiannya. Mereka mengatakan man yuhyil 'izam wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Qul, katakanlah wahai Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah wa huwa bi khalqin alim. Yang akan menciptakannya ialah zat yang menciptakan kamu awal marrah. Maksudnya dulu awal-awal lagi Allah ciptakan kamu daripada tidak ada kepada ada, daripada setitis air mani boleh jadi manusia yang sempurna. Jadi apa masalahnya kalau Allah Ta'ala nak ciptakan semula dengan tulang belulang yang hancur? Tak ada masalah. Wa huwa alaihi yasir. Jadi kata dalam ayat yang lain Allah kata mudah saja bagi Allah Ta'ala nak menciptakan manusia. Sama saja kali pertama ke, kali kedua ke, hidup awal ke, hidup semula ke, sama saja bagi Allah, semuanya mudah saja. Wa huwa bi khalqin alim, Allah Ta'ala maha mengetahui dalam penciptaan. Dan wa yu'minu bil qadari, beriman dengan takdir Allah Ta'ala. An tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dalam hadis yang awal kan. Beriman kepada takdir baik dan buruk daripada Allah Ta'ala. Hadis yang ke-105, An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati laisa lahuma fil Islam nasibun, al-murji'ah wal qadariyah. 2 kelompok daripada umatku yang tidaklah bagi mereka dalam Islam ada bahagian. Tidak ada bahagian bagi mereka dalam Islam, kelompok murji'ah dan qadariyah. Rawahul Bukhari wa qala hadza hadisun gharibun. Hadis riwayat Imam Bukhari, dan dia mengatakan hadis ini adalah gharib. Maksudnya hadis ini hadis asing. Jadi murji'ah ni satu kelompok yang dia mengatakan antaranya lah fahamannya iaitu maksiat tidak dapat mengapa-apakan keimanan. Seperti mana ketaatan itu tidak memberi manfaat kepada orang kafir, begitu juga maksiat tidak memberi kesan kepada orang yang beriman. Itu dah melampau. Mana yang buat maksiat tak ada apa-apa. Jadi itu salah satu daripada kepercayaan atau fahaman kelompok murji'ah. Qadariyah ni tadilah iaitu yang mengingkari takdir. Ada 2 jenis qadariyah, qadariyah yang awal, qadariyah yang kedua. Qadariyah yang awal ni kafir lah. Dia pupus ketika zaman Imam Syafi'i masih hidup. Pernah salah seorang daripadanya berdebat dengan Imam Syafi'i, Hafsul Farq nama dia. Berdebat tentang takdir. So mereka mengingkari ilmu Allah tentang juz'iyat. Maksud mengingkari ilmu Allah terhadap perkara-perkara yang juz'i. Maksudnya mereka mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh manusia. Ketika manusia itu lakukan baru Allah tahu. Sedangkan kita betul ilmu Allah itu azali, qadim. Jadi kelompok ni telah pun pupus zaman kalah debat dengan Imam Syafi'i. Dan kemudian ada lagi satu kelompok yang mereka mengatakan bahawa Allah Ta'ala mengetahui akan segala sesuatu, tetapi manusia itulah yang menciptakan perbuatannya sendiri, bukan Allah. Itu qadariyah yang diserap masuk ke dalam Mu'tazilah.
Ini Nabi kata tidak ada laisa lahu nasibun fil Islam. Tidak ada bahagian dalam Islam bagi mereka lah. Dia ada tafsir dalam akidah, ada setengah Qadariyah tu dihukumi kafir, ada sebagainya tak kafir tapi mubtadi'. Itu ahli bid'ah. Hadis yang ke-106, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yakunu fi ummati khasfun wa maskhun wa zalika fil mukadzibina bil qadar, rawahu Abu Daud wa Tirmizi rahimahumullah. Nabi hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi ummati, akan ada dalam umatku khasfun wa mashun, orang yang akan ditenggelamkan oleh bumi, akan ditenggelamkan oleh bumi, dan wa mashun, yang akan diubah mukanya. Ada banyak riwayat yang mengatakan mashun ni, ada yang dikatakan mukanya dihilangkan, ada yang kata mukanya diubah menjadi babi, diubah menjadi kera lah, maksud mashun tu. Iaitu siapa dia? Wazalika fil mukadzibina bil qadar, iaitu kelompok-kelompok yang mengingkari atau yang mendustakan takdir. Hadis yang ke-107, wa anhu, dan daripada Abdullah bin Umar juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-qadariyatu majusu hazihil ummah. Qadariyah itu adalah majusi bagi umat ini. In maridu fala ta'uduhum, jika mereka sakit jangan kamu ziarah mereka. Wa in matu fala tashaduhum, jika mereka mati janganlah kamu hadir akan jenazah dia, solat jenazah dia. Rawahul Ahmad wa Abu Daud. Jadi Qadariyah ini, Qadariyah yang kafir, itulah majusi. Apa maksud majusi di sini? Majusi ini dia percaya Tuhan ada dua, satu Tuhan cahaya, satu Tuhan kegelapan. Yang menciptakan kebaikan Tuhan cahaya, yang menciptakan keburukan Tuhan kegelapan. Dia ada Mazda dan Ahraman. Satu Ahraman, satu Mazda. Tuhan, nama Tuhan dia lah. Jadi dia mensyirikkan. Tuhan kata ada dua Tuhan. Satu menciptakan kebaikan, satu menciptakan keburukan. Jadi Qadariyah ni macam itulah. Dia kata manusia yang menciptakan perbuatan dia sendiri, bukan Allah. Maksudnya ada dua pencipta. Bahkan bukan dua lah. Manusia kalau ada 1 bilion, ada 7 bilion sekarang ni, 7 bilion pencipta. Bukan majusi lagi dah. Lebih pada majusi lagi. Jadi maksudnya isyarahnya kepada majusi, maknanya ada pencipta selain Allah. Ada pencipta selain Allah Ta'ala. Jadi kita kata antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Baik buruk Allah yang Ta'ala yang cipta. Cuma kasabnya manusia, yang pilihnya manusia lah. Dah dijelaskan sebelum ni Jadi diumpamakan seperti majusi kerana menganggap etis tak percaya Tuhan. Etis ni langsung tak percaya Tuhan. Lain pula. Ini musyrik. Musyrik ni orang yang menyekutukan musyrik yang hakiki lah. Menyekutukan Tuhan, maksudnya menganggap ada Tuhan selain Allah, ataupun dua atau berbilang-bilangnya Tuhan. Kalau etis ni dia langsung tak mengaku Tuhan, dia tak percaya wujudnya Tuhan. Jadi lain sikit lah etis ni. Tak tahulah, kalau etis pun ada banyak jenis. Selalunya etis ni dia tak percaya Tuhan langsung. Yang ni pula dia percaya Tuhan, Tuhan banyak, Tuhan dua, Tuhan banyak. Hadis yang ke-108, An Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujalisu ahlal qadari wala tufatihuhum. Janganlah kamu duduk di dalam majlis. Janganlah kamu duduk di dalam majlis ahli qadar, maksudnya kelompok qadariyah ni. Wala tufatihuhum, jangan kamu saling memberi hadiah kepada mereka. So maksud tufatihu di sini maksudnya bukan minal fatahah bidhammi awalihi.
aw kasrihi ail al-hukmu wa minhu rabbana naftah bainana wa baina qaumina bil haqq ay la tuhakimu ila ahadin fi bid'atihim. Oh, maksud di sini kata Ibnu Hajar lah, dalam syarah dia kata wala tufatihuhum, iaitu wala tuhakimuhum ila ahadin fi bid'atihim. Jangan kamu saling menghukumi mereka kepada seseorang terhadap kebid'ahan mereka. Fa innahum ahlu inadin wa mukabiratin. Mereka itu adalah orang yang ahli yang menentang dan ahli yang takabbur. Mukabirah maksudnya menentang. Aw la tabhasu ma'ahum 'anil i'tiqad, ataupun maksudnya di sini wala tufatihu, jangan kamu berdebat dengan mereka tentang i'tiqad. Fa innahum yuqi'unakum fi syak, mereka akan membuatkan kamu merasa ragu. Wa illam tujalisuhu fihima wa huwa atful mughayirun wa qila ataf khas li'anna al-mujalasah tashtamilu 'ala al-muwakalah wal mu'anisah wal muhadasah wa ghayriha wa fathul kalam fil qadar akhassu min dhalik. Jadi tufatihu maksudnya membukalah maksudnya. Membuka. Satu lagi tuhfah tu kan hadiah. Maksudnya tufatihu bukan hadiah, maksudnya jangan membuka kalam, maksudnya jangan mula membahas dengan mereka, kerana mereka ni pun cerdik juga, maksudnya pandai putar belit, nanti kita pula akan jadi confused pula. Hujah-hujah dia sebenarnya kuat. Jadi banyak orang-orang awam sebenarnya yang terpengaruh dengan Qadariyah ni banyak. Secara tak sengaja lah, bukan kerana nak jadi Qadariyah, tetapi logiknya, saya dulu sebelum belajar pun saya faham macam tu juga. Takkan Allah Ta'ala yang ciptakan maksiat, Allah yang ciptakan taat kan? Kita nak semayang, kita lah yang semayang, kita yang ciptakan semayang, sebab kita nak semayang kan. Kalau orang tu buat maksiat, mestilah dia yang buat maksiat, takkan Allah yang cipta. Allah bagi kita kudrah, lalu kita gunakan kudrah tu untuk cipta sama ada taat atau maksiat. Kalau kita ciptakan kudrah tu, kita gunakan kudrah tu untuk taat, dapat pahala. Kalau kita gunakan kudrah tu untuk maksiat, dapat dosa. Barulah betul. Ini tak, rupanya ada penjelasan yang lebih rumit lagi, lebih dalam lagi. Sebab apa? Selain kudrah kita tak menciptakan, hanya kudrah Allah saja yang menciptakan. Mana kebanyakan orang awam faham macam tu. Apalagi kalau dia berdebat dengan Qadariyah, lagilah dia akan percaya. Pasal apa? Dia akan gunakan ayat Quran kan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan mengubah nasib satu kaum melainkan dia yang mengubahnya sendiri. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang nak beriman, beriman. Siapa yang nak kafir, kafir. Nampak tu. Semuanya ikut manusia punya kudrah, manusia punya kehendak. Tapi kalau kita tengok ayat-ayat yang lain pula, kan, seolah-olah Allah yang buat semua. Allahu khaliqu kulli syai' wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu kan, kullun min indillah. Itu semua ayat Jabariyah pula tu. Ayat-ayat Jabariyah. Jadi ahli sunnah wal jamaah kita tatbik di antara kedua-duanya dengan penjelasan yang telah saya berikan sebelum ni lah, dalam episod-episod yang sebelum ni. Wallahu alam, cukup dulu setakat tu. Nanti kita sambung insya-Allah pada 2 minggu lagi lah, kalau berkesempatan saya buatlah. Ikut masa lah, maksudnya di sini saya dah bincang dengan Ustaz Said. Dia kata ikut masa saya lah, mana yang saya free buatlah. Sebulan 2 kali insya-Allah. Sebab sekarang ni jadual agak serabut sikit. Dengan masa, dengan macam-macam lagi lah hal. Jadi berkesempatan saya akan insya-Allah cuba istiqamah. Tapi kalau ada halangan-halangan, saya akan tunda lah insya-Allah. Wallahu a'lam. Setakat tu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang terbaik kelemahan saya lah. Minta ampun pada Allah, minta maaf pada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum.